benda kotor tak dijadikan sebagai penawar. Ya. Kalau sekiranya tengok hadis Nabi, siapa belajar hadis Nabi SAW? Kan Nabi pernah datang, kabilah Uraniyun datang ke Madinah. Kabilah ni, dia orang bawa masuk Islam. Memang kumpulan ni memang jahat kat luar, tapi masuk Islam, datang ke Madinah, dia orang masuk Islam, dia orang sakit perut. Maka Nabi suruh mereka makan, minum susu unta, campur air kencing unta. Ni hadis sahih. Bukhari Muslim pun ada hadis ni. So bila benda tersebut memang kata bongok ambil air kencing unta tu tak dibuat lah. Nabi tak ajar macam tu. Tapi Nabi suruh mereka pergi jumpa tukang jaga unta, ambil susu, campur air kencing, minum. Dan mereka minum dan sembuh. So kalau nak argue tentang ayat lafaz tadi benda kotor sebenarnya, seriously, air kencing kotor bersih? Confirm kotor kan. Siapa yang nak kencing orang kan? Kalau ni ada penawar. Basically kita faham kat sini. Jangan main cakap je, kena tahu. Okay, lepas tu kalau dikatakan masalah halal kan. Okay, macam tadi kita kata halal tadi. Sekarang setakat ni saya carilah kod ada kaitan masalah COVID-19 punya virus ni dengan babi punya source. Tak ada pun. Saya cari dah, tak jumpa pun, tak ada pun. Dia bukan semua benda ada babi. Asal vaksinnya babi. Jangan sini. Bukan semua vaksin ada babi. Masa saya babi bukan terpahal kan. Aku nyampang dengan aku jangan macam tu sekali. Macam orang kita lah. Sakit-sakit sikit je saka. Semua saka jahat. Dan setan pun datang tepuk dahi. Aku bila pula aku kacau bini kau, anak kau. Ini baru sakit sebab apa? Jadi macam tadi kan, macam COVID-19 ni. Tak ada kaitan dengan babi pun. Okay, kalau uji kaji dibuat pada babi je. Dibuat pada babi, ada dibuat. Okay. Jika kita tengok contoh meningitis kan, yang serangan kuman pada otak. Okay, bila kita nak pergi umrah atau haji, disuruh ambil. So kita akan bercampur dengan ramai orang. Bimbang kalau benda tu kena ada kan, kita akan masalah. So jadi bila nak ambil, dia ada dua sos. Satu sumber bovine, lembu, satu lagi pada babi. Dibuat daripada babi maksud dia ambil dari babi sumber tersebut. Meningitis punya bakteria tu. Dibuat pada babi, bawa keluar. Yang satu buat dari lembu, bawa keluar. Okay. Yang lembu ni dia nama dia Mensivet. Kalau kita ambil yang babi, nama dia pneumonia. Saya hafal benda ni sebab ketika saya nak pergi umrah first time, saya dengar tajuk ni, saya tanya dengan doktor tu. Doktor tu kata, tak boleh sebenarnya. Kita kat Malaysia ada peraturan tak boleh babi dalam vaksin. Saya kata mesti. Kita ada peraturan lah. Pandai-pandai dia je. Dia kata, jadi saya kata ada sekian. Dia kata kalau orang tu register, kalau doktor tu bagi, dia salah. Doktor yang saya ambil tu dia kata salah. Sebab Mensivet ni yang dibenarkan. Pneumonia tu pernah sekali dia bawa masuk. Waktu Menteri Kesihatan kita Chia Jumei. Datuk Chia Jumei dia bawa masuk sebab katanya ketika tak cukup. Maka termasuk dalam pasaran kita. Sebenarnya tak pernah ambil. Okay, dan pengeluaran vaksin tu pula. Kalau kita ambil daripada lembu. Kalau tak sembelih lembu tu macam mana? Okay, cecair badan binatang tersebut. Macam susu, macam tapisan siram daripada darah. Benda tu sampai sekarang kita kata tak ada masalah. Sebab balik pada asal contoh macam cara pembuatan untuk anti-vaksin. Anti-venom. Kalau orang tu kena ular, awak kena bagi tahu doktor ular apa patuk, color apa, warna apa, rupa kepala macam mana. Sebab doktor nak register, nak bagi anti-venom tu dia kena berpadanan. Setiap racun yang ada daripada ular tadi berbeza. Ada racun dia serang nerve, saraf. Ada serang otot, ada serang sekian. Dia tak sama. Sebab tu bila inject, doktor kena tanya ular apa. Kan ada sebarkan yang pukul kepala sampai tak nampak. Nanti tak tahu ular apa, nanti tak tahu nak register apa. Okay. Tajuk dia adalah macam mana vaksin ni dibuat. Anti-venom buat bukan macam tu juga. Okay. Seekor kuda yang sihat akan di-inject pada badan dia racun tersebut. Kemudian beza dia kuda dengan kita, jantung kuda ni kuat. Dia tak akan berhenti berdeguk. So dia akan hasilkan antibody lain yang melawan venom tersebut. Lepas tu racun tersebut. Lalu darah kuda tu akan dibawa keluar, ditapis, dikeluarkan anti-venom berkenaan. Yang ini yang hantar ke hospital-hospital. Kalau cara kaedah tadi tak timbul tajuk masalah pengharaman. So dia ambil tapisan tadi, cecair tadi. Kalau kita para ulama misalkan seperti ambil susu kan, susu pada binatang, dia tak menjadikan haram. Macam tu masalah cecair dalam darah dia yang kita bawa keluar tadi. Kita kan ambil darah dia, kita ambil cecair serum tu yang untuk melawan protein yang untuk melawan venom tersebut. Macam tu keadaan dia. Sorry lah saya masuk pada detail sangat. Nak fahamkan. Ada penonton kata ini sisi Ustaz Adli yang tak pernah tahu. Rupanya ada ilmu imunologi. Alamak. Tak, bukan, kita belajar kan.
Pasal Ya, benda macam ya. ni kita memang waktu saya belajar kat Universiti Al-Iman dulu, dia memang nak wujudkan orang yang ulama yang alim bidinihi, al-arif bil asri, dia kena alim tentang agama, tahu tentang semasa. Tak boleh kita buta. So bila kita nak kata haram atau halal, kena tahu apa tajuk tadi. So basically bila imunisasi badan tadi, yang sekarang ni ada orang jual barang baru, tak nak bagi vaksin, bagi apa? Transfector, TF. TF tak terbukti pun. Sorry to say, saya tak nak tulis. Kalau saya tulis ni kan marah. Orang yang jual nanti akan kata saya memotong rezeki dia. Saya diamkan je. Seriously. Pasal TF tadi, dia akan ambil daripada orang yang kononnya sihat. Dia ambil orang tu punya transfector tu, dipindah pada orang lain. Sama macam vaksin tadi. Cuma beza tadi vaksin tu kita ambil daripada binatang. Kadang-kadang binatang ada binatang haram, binatang halal. Itu je beza dia. So masalah tadi macam kes tadi, nyawa manusia tu kalau dia kata boleh ada prevention, boleh dijangkakan dengan kajian yang dibuat. Bukan terus bagi macam sekarang ni bila diorang kata nak beli vaksin, saya kata kena uji kaji dulu. Tak boleh kita main bantai bagi kat orang sebab benda tu kita tak tahu rekod dia macam mana. Kesesuaian sebab setiap macam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata ubat atau penawar ni dia takkan serupa sama tempat. Sebab dia ada beberapa perkara dia kata kena tepat barulah boleh dapat. Pasal keserasian, suhu badan, pemakanan, semua benda tu akan beri pengaruh kepada ubat tu beri kesan ke tidak. Kita tak boleh kata satu ubat berkesan semua. Even saya ingat pasal pernah kena sekali, bukan pasal mungkin doktor tu ketika dia bagi, dia tak tengok saiz badan saya. Waktu tu saya bulat sikit kan. Jadi dia bagi waktu saya terselio lutut jatuh motor. Lepas tu bila dia bagi saya mula tu dia bagi ubat yang perempuan biasa ambil Voltaren untuk hilangkan, bukan Voltron. Voltaren untuk hilangkan sakit. Dia bagi saya benda tu tak ada kesan. Berdenyut-denyut sakit tu saya berpeluh-peluh. Dia tak diagnose ustaz dulu, dia tak tengok ustaz macam mana. Saiz badan. Kalau kita memang mengamal dadah pun, kita kata dia tak boleh bagi benda tertentu. Sebab tu dia takkan keserasian tu kena ada. Sebab tu bila orang bincangkan masalah vaksin ni, dia kena detail sikit. Bukan main cakap tak suka. Tak setuju kalau dia